Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 12 Disember bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim, dan kita lihat tajuk utama malam ini. Dua penjenayah mati ditembak. Juga KKM mula inisiatif pemberian tuala wanita percuma. Dua penjenayah mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis di Jalan Jeniang Kalai, Gurun, malam semalam. Ketua Polis Kedah, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata kedua-dua suspek dikenaki polis kerana terlibat dalam kes samun warga emas secara bersiri di beberapa daerah sejak Mac lalu. Beliau berkata suspek berusia 61 tahun yang dipercayai dalam kes tersebut turut mempunyai 64 rekod jenayah lampau termasuk kes samun, dadah, jenayah harta benda dan akta bahan kakisan atau senjata terlarang. Operasi khas yang kita laksanakan ini ekoran daripada terdahulunya terdapat peningkatan kes samun terutamanya di kawasan Sungai Petani dan Kulim, yang dipercayai masa-masanya adalah merupakan pesara-pesara dan juga orang-orang tua tetapi mempunyai duit ataupun keuangan, di mana masa-masa ini telah dipecah masuk rumah dan dilakukan samun dengan meletakkan senjata. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah hari ini. Tambah Datuk Wan Ahmad, insiden berbalas tembakan itu berlaku pada pukul 11 malam ketika pasukan polis membuat rondaan pemantauan sebelum melihat suspek dan rakan subahatnya yang berusia 48 tahun dalam keadaan mencurigakan. Beliau berkata suspek yang memandu kereta iswara berwarna kelabu diarah untuk berhenti. Arahan itu bagaimanapun tidak dipatuhi menyebabkan pihak polis bertindak memintas kenderaan tersebut. Katanya ketika pemeriksaan hendak dijalankan terdengar bunyi tembakan dan percikan api dari arah pemandu dan penumpang hadapan kereta itu menyebabkan berlaku berbalas tembakan oleh polis. Seorang daripada anggota polis terkena tembakan yang mengena pada baju kalis peluru yang dipakainya. Pemeriksaan ke atas kedua-dua suspek menemukan dua pucuk pistol jenis revolver .38, sebilah parang, sebilah pedang, kuku kambing, pemutar skru dan topeng muka penuh serta sepasang jaket yang dipercayai digunakan untuk menyamun. Dengan tertumpasnya kumpulan penjenayah ini, polis berjaya menyelesaikan sekurang-kurangnya 16 hingga 20 kes samun bersenjata melibatkan warga emas atau pesara. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bakal memulakan inisiatif pemberian tuala wanita percuma bagi menangani isu kemiskinan haid di negara ini. Dan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata sebagai permulaan, inisiatif itu akan mula dilaksanakan di Pejabat Menteri di bangunan KKM dalam masa terdekat. Dan saya rasa sudah tiba masanya untuk kita meningkatkan lagi tentang hal period poverty ini di peringkat yang lebih orang kata lebih firm dan polisi lah ya. So sebab selama ni di bawah saja tentang program-program yang kecil-kecilan. So sebab tu saya mulakan sebab kita wanita, jadi kita nak mulakan yang itu dulu. So kita buat mula di Pejabat Menteri, lepas tu di seluruh lah harapnya lah mendapat sokongan daripada kementerian juga di seluruh kementerian dan kemungkinan selepas itu kita buat kerjasama lah mungkin dengan agensi ataupun dengan mungkin kementerian interministerial yang akan melihat khusus on period poverty ini. Ditanya sama ada beliau akan mengemukakan cadangan bagi meneruskan pemberian tuala wanita percuma seperti yang telah dilaksanakan dalam Belanjawan 2022, Dr. Zaliha berkata perkara itu akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2023. Sebelum ini, kerajaan telah memberikan bantuan bulanan kit asas kebersihan diri secara percuma kepada 130,000 remaja wanita B40 sebagai tanda keprihatinan kerajaan terhadap isu kemiskinan haid di Malaysia yang berada pada tahap membimbangkan.
Dalam pada itu, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berharap pelaksanaan Kertas Putih Kesihatan dan Dasar Generasi Penamat GEG menerusi rang undang-undang RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok dapat diteruskan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Ini kerana perkara itu penting dalam usaha reformasi sistem kesihatan negara. Kertas putih ini adalah penting untuk reformasi sistem kesihatan kita untuk jangka masa panjang. Dan kertas putih ini bukan hasil kerja saya, tetapi hasil kerja daripada semua pakar yang terlibat dalam perbincangan dan juga dalam sesi-sesi libat urus yang telah pun dibuat. Dan yang penting, kertas putih ini perlu dibentang di Dewan Rakyat, di Parlimen dan dibahas di Parlimen untuk mendapat persetujuan daripada semua wakil rakyat. Barulah kertas putih ini diterima dan dilulus. Beliau berkata demikian kepada media dalam upacara simbolik penyerahan nota surah tugas bekas Menteri Kesihatan kepada Menteri Kesihatan di Putrajaya pagi tadi. Tambah beliau, kertas putih ini penting dalam melaksanakan perubahan terhadap sistem kesihatan awam untuk mengelakkan sumber yang tidak mencukupi bagi menampung beban penyakit di masa hadapan, terutama daripada sudut sumber manusia, infrastruktur, kemudahan dan aspek peruntukan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM akan melaksanakan sistem baru laluan pendaratan standard atau STARS dan laluan pelepasan standard SIDS. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook berkata sistem yang akan berkuat kuasa 18 Mei 2023 itu bertujuan memendekkan laluan pendaratan pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan KLIA 2. Menurut Anthony Loke, sistem itu bukan sahaja bakal mengurangkan kos bahan bakar syarikat-syarikat penerbangan, malah menjadikan kawalan trafik udara lebih efisien, perjalanan penumpang yang lebih efektif serta berupaya mengurangkan karbon. Kadang-kadang perlu buat beberapa pusingan ataupun beberapa pergerakan untuk mendarat. Itu daripada queue system dia, supaya pesawat mendarat satu persatu. Tetapi dengan adanya satu sistem yang lebih baru ini, pergerakan mereka akan lebih straightforward, lebih dipendekkan. Dan saya difahamkan dengan adanya sistem ini dianggarkan estimation boleh menjimatkan kos bahan bakar sebanyak hampir 500 juta ringgit setahun untuk syarikat-syarikat penerbangan. Tambah Anthony Loke, sistem berkenaan mampu memendekkan masa penerbangan di antara 18 hingga 22 minit. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau operasi Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC di Sepang pagi tadi. Turut hadir pengerusi CAAM Tan Sri Khairul Adib Abdul Rahman dan Ketua Pegawai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Chester Vu. Sementara itu, Anthony Loke meminta CAAM untuk memastikan menara kawalan trafik udara khususnya di Sabah dan Sarawak memanjangkan waktu operasi bermula Tahun Baru Cina tidak lama lagi. Dan inisiatif itu jelasnya mampu menambah kekerapan penerbangan, terutama pada waktu malam, sekaligus memberi impak positif kepada pengurangan harga tiket penerbangan. CAAM telah pun memberikan komitmen kepada saya. Ini akan dibuka dalam musim perayaan, iaitu seminggu sebelum Tahun Baru Cina dan juga selepas Tahun Baru Cina dan juga untuk musim-musim perayaan yang lain termasuklah Hari Raya Aidilfitri. Dengan adanya komitmen daripada mereka, I will talk to all the airlines. So saya kata tak ada lagi alasan tak boleh tambah flight. Sementara itu, ditanya mengenai rungutan kelewatan dan penundaan jadual penerbangan yang dihadapi penumpang, beliau menjelaskan orang ramai perlu memahami situasi dan masalah teknikal yang dihadapi pesawat-pesawat yang tidak boleh beroperasi sepanjang pandemik COVID-19 yang telah memberi kesan buruk kepada enjin pesawat. Berdasarkan situasi itu, Anthony Loke berkata pesawat pengganti ketika ini tidak dapat disediakan dengan cepat sekiranya terdapat masalah teknikal atau disebabkan faktor cuaca buruk. Banjir di Kelantan semakin buruk. Baik, jika hujan masih berterusan selama beberapa hari, 50% kawasan di Rantau Panjang, Kelantan
dijangka akan digenangi air dan ia sekaligus menyebabkan peningkatan jumlah mangsa banjir ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Jainal Elias Zainal Madasin berkata, ketika ini 20% kawasan sudah digenangi air sejak Jumaat lalu. Ia membabitkan penempatan rendah dan yang terletak di tebing Sungai Golok. Risau apabila malam ni dan besok dan berterusannya, dia boleh menjangkaui lebih daripada 20%, mungkin 50%, mungkin lebih. Jadi di pihak Jabatan Bomba dan agensi lain, kita akan tengok, kita akan pantau semua kawasan ni. Kalau boleh pindahkan mereka yang kawasan yang bahaya tu, macam tadi Kampung Selising tu, banyak tempat-tempat yang saya nampak kawasan rumah-rumah tu sehingga digelani air. Jadi memang sesuai tu. Kita risau dengan keadaan semasa ni. Kita tak tahu apa ni akan berlaku ke depan nanti. Beliau berkata demikian kepada Berita Al-Hijrah selepas melakukan tinjauan di beberapa kawasan yang digenangi air sekitar Rantau Panjang siang tadi. Katanya jika taburan hujan terus meningkat, kawasan dilanda bah akan bertambah, termasuk di Pekan Rantau Panjang selain beberapa jalan utama juga akan tenggelam jika situasi berkenaan berlaku. Paras Sungai Golok juga masih melebihi tahap bahaya dengan bacaan melepasi 9 meter. JBPM juga turut menempatkan pegawai dan anggota untuk melakukan tinjauan berkala di kawasan banjir bagi memastikan penduduk berada dalam keadaan selamat. Zainal turut menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah supaya berpindah awal dan tidak menunggu sehingga malam untuk berbuat demikian kerana ia berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Zainal berkata pihaknya 100% berada dalam keadaan siap siaga untuk membantu masa banjir di sepanjang musim tengkujuh. Malah logistik JBPM juga dalam keadaan baik dan mencukupi selepas turut menerima bantuan lori tambahan dari negeri lain. Secara keseluruhan, banjir di Kelantan bertambah buruk hari ini dengan 6 PPS yang menempatkan 1,682 mangsa daripada 518 keluarga telah dibuka sejak jam 4 petang tadi. Semuanya di jajahan Pasir Mas. Dalam pada itu, di Terengganu, sebahagian mangsa banjir yang pulang ke rumah semalam terpaksa memasuki semula Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Atas Tol, Kuala Terengganu hari ini. Dan ia berikutan rumah mereka kembali ditenggelami banjir. Kebanyakan mangsa yang berada di PPS itu menetap di Taman Desa Setia, Kampung Bukit serta Kampung Belukar Jambu. Salah seorang mangsa, Muhammad Sani Muda, 52 tahun berkata, kejadian banjir berulang itu sudah dijangka kerana kerap kali berlaku sejak lebih 10 tahun lalu. Katanya masalah tersebut disebabkan pembangunan serta sistem perparitan yang tidak dinaik taraf sehingga tidak mampu menampung kapasiti hujan dan air pasang yang hadir serentak. Jadi masalah ni dah kata orang berlanjutan hampir lebih daripada 10 tahun lah rasanya. Jadi sejak beberapa tahun ni dia lebih serius bila pembangunan di sekitarnya dah naik dah. Dan tanah ditambak lebih tinggi daripada biasa kan. Jadi rumah kita ni, rumah yang asal ni jadi rendah. Jadi puncanya kemungkinan besar kerana rumah tu kawasan yang asal kawasan tanah sawah padi. Kemudian tambakan yang dibuat tu tidak, kata orang tidak cukup tinggi berbanding dengan kawasan kampung lah. Jadi bila berlakunya air pasang ke, hujan yang lebat ke, musim monsun ke, musim tengkujuh ke, memang jadi air naik lah. Seorang lagi mangsa, Rohani Omar, mendakwa masalah perparitan yang kecil menjadi punca banjir kerap menimpa kawasan perumahannya di Kampung Bukit Atas Tol. Menurut beliau, rumahnya pasti dilanda banjir setiap kali musim tengkujuh sehingga dia sekeluarga seolah menjadi penghuni tetap PPS SK Atas Tol saban tahun. Lajulah airnya sebab air daripada jalan belah sana menitah mari ke rumah Kak. Jadinya sampai hari ini 3 malam dah kita tidur sini. Air tinggi sangatlah maknanya. Seluruh rumah tu air semua. Masalah dia? Masalah lokang tak ada. Lokang tak ada, lokang ada tapi kecil sangat. Tak padang.
Jadi air baru belah sana pun menitah mari kat mokat. Sehubungan itu, Rohani memohon usaha pihak berkuasa berkaitan untuk menaik taraf sistem perparitan di Mukim Atas Tol dengan segera. Dalam per itu, setakat 12 tengah hari tadi, 627 mangsa daripada 154 keluarga masih berada di 9 PPS di seluruh Terengganu. Antara daerah yang terlibat adalah Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan Kemaman. Bekalan ikan di pasaran berkurang sebanyak 50%. Ketika ini, ekoran monsun Timur Laut menyebabkan harga naik 2 kali ganda. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, harga ikan sejuk beku yang biasa dibekalkan setiap kali bekalan ikan kurang juga meningkat sehingga RM10 berbanding RM5 sebelum ini. Menurut Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, bagi mengatasi masalah itu, LKIM tetap berusaha menyediakan ikan sejuk beku walaupun harganya meningkat. Langkah ini sebagai alternatif bagi membantu rakyat. Bila musim-musim macam ni, kapal masih lagi keluar tapi tak keluar semua. Dan oleh kerana musim tengkujuh ni ada yang tak berani keluar, tapi ada yang keluar juga. Jadi bekalan kurang 30 ke 50% lah. Seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia. Apa langkah untuk nak stabilkan harga? Kebiasaannya ialah kita tampung dengan ikan sejuk beku. Yang kedua dengan ikan air tawar. Yang ketiga dengan ikan import. Tambah beliau, LKIM kini juga dalam usaha menyiapkan bilik sejuk beku bagi menyimpan stok ikan. Katanya 7 juta akan diperuntukkan bagi membeli 1,000 metrik tan ikan sejuk beku untuk tujuan simpanan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan bantuan enjin sangkut LKIM di Matang, Taiping hari ini. Monsun Timur Laut yang melanda sejak beberapa minggu lalu menyebabkan kebanyakan nelayan bot kecil dan bot pesisir pantai tidak boleh turun ke laut. Keadaan tersebut menyebabkan bekalan ikan kurang dan harga naik 2 kali ganda sejak beberapa hari lalu. Di beberapa negeri, harga ikan kembung yang dijual di pasar awam naik sehingga RM15 hingga RM17 sekilogram berbanding RM10 hingga RM12 sebelum ini. Turut naik harga mendadak ialah ikan selayang yang sebelum ini dijual dengan harga RM10 sekilogram, kini dijual RM20, manakala ikan kerisi dijual pada harga RM14 berbanding RM10 sebelum ini. Kementerian Sumber Manusia menyasarkan 500,000 pencarum untuk menyertai skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR pada tahun hadapan. Dan Menterinya V. Sivakumar berkata pelaksanaan skim yang khusus untuk wanita itu memberi banyak manfaat dan perlindungan secara komprehensif kepada golongan suri rumah sekiranya berdepan bencana domestik, kebalangan dan keilatan sewaktu menguruskan rumah tangga. Kita mahu sekurang-kurangnya mendaftar lebih kurang 500,000 orang. Itu adalah sasaran. Okay, dan kita akan mengambil segala inisiatif untuk membolehkan lebih ramai untuk mendaftar dan mencarum dalam skim ini. Dan kita juga akan mengambil beberapa langkah terdekat. Saya juga bercadang untuk memberi taklimat, pihak pejabat Perkeso akan memberi taklimat kepada ahli-ahli parlimen supaya mereka juga, semua ahli-ahli parlimen, seramai 222 orang ahli parlimen juga boleh membantu untuk mempromosikan skim ini di kawasan masing-masing. Tambah beliau, SKSSR yang dilaksanakan mengikut Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022, kurungan Akta 838 dan dikawal selia Perkeso itu terbuka kepada semua golongan wanita di negara ini atau pemas tautin tetap yang berumur kurang daripada 55 tahun. Mengulas lanjut, Sivakumar berkata mereka yang layak hanya perlu membuat bayaran caruman sebanyak RM120 setahun secara in advance bagi menikmati manfaat perlindungan bencana domestik dan perlindungan keilatan selama 12 bulan. Pencarum akan dilindungi dengan bayaran faedah antara RM200 hingga RM50,000 mengikut perlindungan dan jenis hilang upaya kekal yang dialami
suri rumah. Beliau berkata sejak diperkenal 1 Disember lalu, skim tersebut telah mendapat sambutan baik golongan SASA dan sudah mencatatkan pendaftaran seramai 1,092 pencarum selepas seminggu skim berkenaan dilaksana. Dan selain suri rumah sendiri, caruman juga boleh dibuat oleh suami, ahli keluarga atau mana-mana pihak ketiga bagi pihak ketiga seperti NGO. V. Sivakumar berkata demikian pada sidang media mengenai pelaksanaan skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR di kementeriannya di Putrajaya. Tentera Taliban Afghanistan dipercayai membunuh 6 orang awam selepas melepaskan tembakan di lintasan sempadan dengan Pakistan. Tentera Pakistan berkata lebih 10 orang turut cedera dalam insiden yang berlaku berhampiran Bandar Shaman dekat wilayah Baluchistan. Menurut tentera Pakistan, tentera sempadannya membalas tembakan tetapi mengelakkan daripada terkena orang awam. Jurucakap pemerintah wilayah berkata, seorang anggota Taliban terbunuh dan 10 orang cedera, termasuk 3 orang awam. Beribu-ribu orang menyeberangi sempadan antara Spin Boldak di Afghanistan dan Chaman di Pakistan setiap hari. Mereka termasuk peniaga, rakyat Afghanistan yang mendapatkan rawatan perubatan di Pakistan serta mereka yang melawat saudara mara. Ketegangan sempadan antara negara jiran itu meningkat sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Pakistan mendakwa kumpulan-kumpulan militan merancang serangan dari tanah Afghanistan. Tentera Israel menembak mati seorang gadis Palestin berumur 16 tahun ketika melakukan serbuan di Jenin. Israel berkata pihaknya sedia maklum berhubung laporan kematian mangsa dan sedang meneliti kejadian berkenaan. Jana Zakarneh dikatakan ditembak di atas bumbung rumahnya oleh penembak tepat dengan 7 peluru. Dan gadis itu adalah satu-satunya anak perempuan dalam keluarganya. Rejim Zionis mendakwa tenteranya melakukan serbuan untuk menahan 3 individu dikendaki sebelum tercetus berbalas tembakan. Jenin yang terletak di utara tebing barat menempatkan kamp pelarian. Jenin dan Nablus dilanda keganasan sepanjang tahun ini. Tentera Israel didakwa melakukan serbuan hampir setiap hari. Pihak berkuasa Palestin melaporkan sekurang-kurangnya 165 warga Palestin meliputi orang awam dan anggota kumpulan pejuang dibunuh tentera Israel di tebing barat tahun ini. Dalam tempoh sama, sekurang-kurangnya 23 orang awam serta 8 tentera Israel dilaporkan maut di Israel dan tebing barat. Iran melaksanakan hukuman mati terhadap lelaki kedua yang disabitkan bersalah ekoran tunjuk perasaan yang menggoncang rejim selama hampir 3 bulan walaupun menerima bantahan antarabangsa berhubung penggunaan hukuman tersebut terhadap mereka yang terlibat dalam pergerakan itu. Kumpulan Hak Asasi Manusia memberi amaran bahawa beberapa individu lain yang ditahan akibat tunjuk perasaan itu berisiko untuk menerima nasib serupa. Majid Reza Rahnavad dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah di Bandar Mashhad kerana membunuh 2 anggota pasukan keselamatan dengan pisau dan mencederakan 4 individu lain. Dia digantung di khalayak ramai di kawasan bandar, bukannya di dalam penjara. Pelaksanaan terbaru itu mencetus kemarahan global selepas Iran melaksanakan hukuman mati pertama yang dikaitkan dengan protes sama Khamis lalu. Sementara itu, Mohsen Shekari, 23 tahun, disabitkan bersalah menyerang anggota pasukan keselamatan dan hukuman gantungnya menerima reaksi kemarahan daripada Eropah dan Amerika Syarikat. Bantahan berminggu-minggu dicetuskan oleh kematian dalam tahanan wanita Mahsa Amini yang ditangkap oleh polis moral kerana didakwa melanggar kod pakaian ketat Republik Islam itu terhadap wanita. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.